Okay, ambil ni lah. Pada tahun 2018 ada sebab dia macam menarik dia kata alhamdulillah saya dah meninggal. Tak tahu kenapa macam tu. Ali Banat. Siapa Ali Banat? satu video ni viral tau, yang dimana dekat dalam video tu ada seorang lelaki yang bernama Ali Banat, and dia bercakap pasal kepulangan dia ke Rahmatullah. Rahmatullah? Yes, Rahmatullah. Dekat dalam video tu dia bercerita tentang proses kehidupan dia yang semakin mendekat dengan ajal. Macam mana dia tahu yang dia akan meninggal? Okey, video tu sebenarnya telah direkodkan sebagai mesej terakhir dia sebelum dia meninggal dunia. And selepas dia meninggal, barulah video tu diriliskan kepada publik. Siapa Ali Banat ni? Kenapa dia boleh viral? Jom kita kenali seorang pemuda yang kematiannya dicemburui oleh masyarakat Muslim dekat satu dunia, terutama sekali orang-orang Islam di Australia, Afrika dan juga Palestin. Right, cool. I like that. Thank you Dayat. Semesta tengok slip ni. Ni last video. Sorry, last video. Ni last video. Nanti yes. Ali Banat adalah merupakan seorang warga negara Australia yang dimana pada asalnya keluarga dia ni berasal daripada tanah Palestin. Maksudnya sebelum Ali ni lahir, keluarga Ali mungkin nenek moyang dia adalah daripada Palestin dan kemudiannya berpindah ke Australia, bekerja dan beranak pinak semua dekat sana. Ali lahir pada 16 Februari 1982 di Greenacre, New South Wales, Australia. Ali ni sebenarnya orang biasa je, tapi guys, hasil kerja keras dia sendiri, pada umur Ali 33 tahun dia telah berjaya mendapat gelaran seorang jutawan yang berjaya dekat Australia sana tu di atas kejayaan dan harta yang diperoleh hasil daripada syarikat keselamatan dan elektrik yang dibangunkan sendiri oleh diri dia. Ali ni jenis orangnya suka collect jam tangan, cap, kasut, cermin mata, baju, and bukan brand biasa-biasa mat semua tu. Semua tu brand mewah macam Gucci, Louis Vuitton. Betul ke tak kan? Vuitton apa ke kan? And banyak lagi. Kita cerita pasal kereta. Kereta pula jangan cakap lah. Lebih daripada satu kereta dia ada. Antaranya kereta Ferrari Spider, yang di mana pada masa dia beli kereta tu, harga kereta tu bernilai $600,000. Tu baru satu kereta, belum cerita kereta lain lagi. Senang cakap, kehidupan dia memang sangat selesa. Ada duit, ada bisnes dia sendiri, ada keluarga yang bahagia. Sebenarnya Ali ni dia dah berkahwin, cuma Carol tak dapat info pasal isteri dia. Carol cuba juga cari dekat mana-mana media kan, tak jumpa pula. So kehidupan Ali yang bahagia tu tak lama guys, sebab dia diuji dengan ujian yang sangat berat. Pada Oktober 2015, Ali telah didiagnosis dengan satu penyakit iaitu karsinoma cystic adenoid, atau dalam bahasa Inggerisnya adalah adenoid cystic carcinoma, yang di mana ianya merupakan sejenis penyakit kanser. And masa Ali tahu yang dia ada kanser dia time tu dah berada pada tahap yang keempat. Korang pun tahulah kalau kanser tahap 4 ni, peluang untuk sembuh sangat tipis sebabnya kanser tu dah merebak ke seluruh badan ataupun organ dalaman penghidap kanser tu. Kebiasaannya siapa-siapa yang kena kanser ni, orang tu akan ada beberapa benjolan, sama ada dekat leher, sama ada dekat langit-langit, dekat mulut, sama ada dekat mana-mana bahagian kulit, bahkan boleh tumbuh dekat payudara juga guys. Adenoid cystic carcinoma ni adalah satu bentuk kanser yang jarang berlaku dan belum ada ubat yang khusus untuk penyakit ni. Possibility untuk sembuh juga adalah tersangat rendah. Maksudnya siapa-siapa yang kena penyakit ni memang susah untuk survive. Lagi-lagi kanser Ali ni dah berada pada tahap yang keempat. So doktor pun mengesahkan yang Ali akan hidup hanya lagi 7 bulan je guys. Bayangkan umur Ali tu 33 tahun, lepas tu pergi dekat hospital, doktor cakap ada kanser dekat dalam badan, and then doktor cakap ada masa 7 bulan je lagi untuk hidup. Tapi itu hanyalah ramalan mengikut kajian perubatan, sebab ajal maut kita semua terletak pada aturan yang Allah dah tetapkan guys. Okey, reaction Ali masa mula-mula dia tahu tentang sakit dia tu, dia down gila. Siapa je yang tak down bila kau dapat tahu yang kau akan mati? Tapi rezeki Ali bukan setakat harta je yang dia ada. Dia ada orang-orang yang baik dekat sekeliling dia. Ramai agamawan, ustaz yang datang bagi semangat dan nasihatkan dekat dia. And sampai satu tahap tu, ada seorang ustaz ni bagi tahu dekat Ali yang di mana Ali ni sebenarnya sangat beruntung sebab dia dah tahu bila dia akan meninggal, dan Ali pun dah tahu macam mana cara dia meninggal. Kalau ikutkan memang betul lah apa yang ustaz tu cakap. Kita semua tak tahu bila kita akan mati. Kita semua tak tahu macam mana cara kita akan mati nanti. Adakah kita akan mati dalam keadaan beriman kepada Allah? Macam dekat Said Ali ni, dia dah tahu bila dia akan mati. Jadi dia boleh buat preparation sebelum ke alam yang lagi satu. Jadi Ali pun berpegang dengan kata-kata ustaz tu. So dia pun dah start terima ketentuan yang Allah dah tetapkan untuk dia. So dia pun buat keputusan untuk tinggalkan kehidupan mewah dia, and dia tekad untuk tak kejarkan lagi kemewahan material, dan seterusnya dia pilih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam pada masa yang sama juga, dia nak tunjuk and dia pun nak ajar juga kepada seluruh dunia, walaupun sekecil nikmat yang Allah bagi dekat kita, kita kena bersyukur dan kena ingat nikmat yang kita kecapi tu Allah boleh tarik pada bila-bila masa
kuasa saja yang Allah Betul. nak. Okey, tadi Carol ada mention dia dapat tahu tentang sakit dia tu pada Oktober 2015 kan. Pada bulan yang sama juga Ali telah tubuhkan satu projek amal iaitu Muslim Around the World MATW yang base-nya di Togol iaitu di West Africa. Kenapa Afrika? Sebabnya dekat sana memang kita sedia maklum kadar kemiskinan dekat sana tu memang sangat tinggi. Mesti korang pernah tengok gambar ataupun video kanak-kanak yang perut membuncit sebab faktor kurangnya nutrisi tu kan. Kematian pun memang banyak dekat sana sebab kurang air. Mostly berlaku dekat banyak tempat dekat Afrika sana tu. So projek MATW ni memfokuskan untuk bantu mereka yang kurang berkemampuan. Antara projek yang MATW ni jalankan adalah pembinaan telaga air, kemudahan pembelajaran seperti sekolah, kedai roti untuk bagi peluang pekerjaan kepada ibu tunggal, pembukaan rumah anak yatim, pembinaan dan pembangunan masjid dan macam-macam lagi ya program amal under MATW ni. And orang-orang yang Ali bantu ni tak kira kulit dan pegangan agama tau. Semua dia tolong. Kalau tengok daripada platform Instagram, Ali banyak kongsi pengalaman dengan follower dia every time dia turun padang untuk jalankan misi. And Ali memang all out dalam menjalankan projek yang dia bangunkan ni guys. Permulaan modal untuk MATW ni dia dapat hasil daripada jualan barang-barang mewah dia sendiri macam kereta Ferrari, koleksi jam tangan mewah dia, simpanan dia, apa benda semua tu dia korbankan semua tu sebab bagi dia apa yang dia miliki tu dah tak ada nikmatnya untuk dia pakai dan simpan. Projek Amal Ali ni merata tempat tau, bukan kat West Africa je. Antara tempat lain macam Burkina Faso, Ghana dan juga ada Benin. Bukan tu je, Ali akan mengembara daripada Australia ke Togo, ke United Kingdom, ke Amerika Syarikat untuk misi-misi dia yang itulah. Even sampai sekarang projek MATW ni masih lagi berjalan walaupun tanpa sosok Ali Banat. Tadi Carol ada sebut yang doktor kata dia ada masa 7 bulan untuk hidup kan. Memang betul lah aturan Allah tu tak ada siapa pun yang tahu. Ali masih lagi hidup dan giat buat aktiviti amal dia. Even dah lebih tempoh 7 bulan dia hidup untuk melawan kanser tu. Selepas 7 bulan tu walaupun dia bersyukur dia masih hidup dan dia berpeluang untuk buat banyak lagi kebaikan, setiap hari bila dia bangun tidur dia akan rasa sedih. Sedih bukan sebab kenang penyakit dia yang menunggu ajal tu, tapi dia sedih sebab Allah masih tak tarik nyawa dia lagi. Dia sangat excited untuk bertemu dengan Allah. Sebab tu dia anggap ujian sakit dia tu adalah anugerah dan juga hadiah Allah untuk diri dia. Akhirnya setelah 3 tahun melawan kanser pada 29 Mei 2018 pada bulan yang mulia 13 Ramadan 1439 Hijrah, Ali pun meninggalkan dunia pada umur 36 tahun. Kemudiannya jenazah Ali dikafankan dan dibawa ke masjid di Lakemba, Australia dan dikebumikan di kawasan Lakemba pada keesokan harinya yang dihadiri hampir 1000 orang. Mana tak orang kata kematian dia tu dicemburui. Sebelum meninggal dia sempat untuk buat kebaikan yang banyak, meninggal kerana berjuang dengan penyakit, meninggal pula tu dalam bulan Ramadan, kematian yang sangat dicemburui. Beberapa bulan selepas Ali meninggal, ada satu video yang dimuat naik di channel Muslim Australia One Path Network, channel yang sama mula-mula interview dia tentang kisah dia masa dia mula-mula sakit tu. Video yang bertajuk Ali Banat Final Message, ada satu ayat daripada video tu yang buat Carol rasa tertarik untuk buat video ni adalah Alhamdulillah I have passed away. Alhamdulillah saya dah meninggal dunia. Ayat tu macam menusuk jantung mat. Nampak sangat dia dah well prepared untuk menuju ke alam yang lagi satu tu. Video dia tu lebih kurang dalam 5 minit lebih. Korang boleh try tengok. Carol akan sharekan link tu dekat bawah. Benda tu adalah pesanan terakhir dia untuk kita tak kira bangsa dan juga agama sedunia. Dalam video tu juga dia sempat berterima kasih kepada orang-orang yang tak henti doakan dia, yang menyokong dia guys. Video tu bukan dapat reaction daripada orang Islam je tau, tapi orang bukan beragama Islam pun terima kesan daripada kisah Ali Banat ni guys. So daripada kisah ni banyaklah benda baik yang kita boleh ambil iktibar, yang kita boleh contohi guys. Antaranya kita kena bersyukur dengan sekecil-kecil nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita kena bersyukur. Dalam satu interview Ali Banat ada bagi tahu yang masa dia betul-betul terlantar sakit tu baru dia dapat rasakan betapa nikmatnya bila dia dapat pergi toilet dengan keadaan kaki yang mampu untuk berjalan. Sebab bila sakit dah kena duduk dekat wheelchair, kudrat nak berjalan pun makin lama makin kurang. Korang boleh nampak tak dekat situ. Selain tu guys, daripada kisah Ali Banat juga kita boleh cuba untuk muhasabah diri kita, berapa banyak yang kita dah prepare untuk menuju ke akhirat, untuk berjumpa dengan Allah nanti. Sebab perkara yang kita rasa jauh tapi sebenarnya dekat dengan kita adalah ajal. Bila-bila kita boleh meninggal. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu apabila anak Adam mati, putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa anak yang soleh. Contohlah ni contoh je, korang ada sedekahkan Al-Quran dekat surau, and then ada orang baca Al-Quran tu, and even korang dah mati pun korang masih boleh dapat pahala. Korang nampak tak dekat situ the power of
sedekah. Kita semua kena ingat, tak berduit tak bermakna tak boleh bersedekah. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah sampai menjadi kaya. Kalau ada apa-apa recommendation untuk video seterusnya, boleh komen dekat bawah ataupun boleh DM di IG Kerot atau melalui email pun boleh. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.